yang mengatakan isyraq dan duha tu sama. Bagi orang yang nak mengikut pandangan ulama mengatakan isyraq dan duha tu beza, bila dah naik matahari tu tadi 15 minit 20 minit, dia buat isyraq dulu, lepas tu baru buat duha. Ni sembahyang sunat berkahwin. Sembahyang sunat berkahwin ni maknanya yang tak ada sebab tak ada lah. Saja-saja nak sembahyang sunat je lah. Kenapa? Nak sembahyang sunat apa? Nak sembahyang sunat kahwin. Bila kau kahwin? Bila kau kahwin? Dulu 60 tahun dah. Itu dah putus mualat dah tu. Dah putus mualat. Kena buat sebab lah dulu. Boleh tak kita nak buat alasan macam tu? Cakap dengan rumah, saya ni teringin nak buat sembahyang sunat kahwin ni. Jadi kita kena kata apa lah. Tak boleh buat saja, dia kena ada sebab dia. Apa sebab dia? Kena kahwin lah. Barulah masuk waktu sembahyang sunat kahwin tadi. Kalau tak kahwin, tak adalah sembahyang sunat kahwin. Lama dah tak sembahyang sunat kahwin ni. Ada yang dah solat, ada yang dah pernah buat, ada yang belum pernah buat lagi, ada yang dah berkali-kali buat. Baik, Allah SWT Muhammad. Jangan marah, ni cerita hukum. Dan 2 rakaat sembahyang sunat berkahwin. Jadi sini katanya, syarih sini dia kata setengah daripada sembahyang yang disunatkan itu, daripada banyak-banyak sembahyang sunat, di antara solat yang disunatkan 2 rakaat sunat zafaf, artinya haflah perkahwinan, pernikahan. Siapa yang disunatkan sembahyang ni? Bagi suami, kata dia, dan isteri. Suami pun disunatkan solat ni, suami pun disunatkan solat ni, yang isteri pun disunatkan solat ni, solat sunat berkahwin ni lah. Ada lepas niat dia tu. Dan juga 2 rakaat aqdun nikah. Yang ni kita tak buat ni. 2 rakaat solat akad nikah. Selepas akad nikah tu, di dalam majlisnya, majlis akad nikah. Akan tetapi bagi suami dan wali sahaja. Yang ni tadi, yang kedua tadi. Ada pun sembahyang sunat berkahwin tadi untuk suami dan isteri. Sembahyang sunat ni dan juga 2 rakaat akad nikah. Ini untuk suami dan wali. Wali siapa? Wali bagi bini kita kan? Jadi cakap dengan wali, cakap dengan bapa mentua kita, bapa boleh sembahyang sunat akad nikah je. Ada pun sembahyang sunat nikah bapa tak boleh, kecuali bapa kena nikah lagi sekali. Sembahyang sunat akad nikah untuk suami dan bapa mentua kita, wali bagi perempuan tu lah. Ada pun isteri tak disunatkan ni, yang nombor 2 ni. Sembahyang sunat apa tadi? Akad ni. Ni yang isteri tak disunatkan. Yang disunatkan suami dan bapa mentua ataupun wali lah, wali di perempuan tu. Ada pun sembahyang sunat perkahwinan tadi tu, itu bagi suami dan isteri. Bapa wali tak? Wali tak? Boleh bang? Kecuali wali pun nikah hari tu juga. Kecuali wali lepas dia nikahkan kita, dia pun nak nikah juga. Tiba-tiba berkenan dalam majlis tu, dia kenyit-kenyit mata, dia kata boleh lah, alang-alang untuk qadi, saksi semua ada. Nikah apa daripada tu. Buatlah sembahyang sunat. Habis. Demikian lafaz niatnya, usalli rak'ataini sunnatal arusi lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat, sahaja aku sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa tu? Sunat berkahwin. Sunat berkahwin ataupun sunat nikah. Sahaja aku sembahyang sunat nikah. Allah Akbar, dalam hati aku solat sunat nikah. Aku solat sunat nikah. Yang isteri pun niat macam tu, yang suami pun niat macam tu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Bacalah lepas Fatihah
Apa nak baca surah apa? Bacalah surah yang kita pandai, yang paling betul tepat bacaannya, walaupun pendek. Lepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua lepas Fatihah qul huwallahu, ke contohnya. Ikutlah surah yang kita baca. Kalau tak baca surah pun boleh, sah juga semayangnya. Kalau tak baca surah selepas Fatihah tu pun sah, tapi tak sempurna pahala dia. Membaca surah selepas Fatihah, hukum dia apa? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Kalau tak buat, tak disunatkan sujud sahwi. Tapi solat kita tak cantik. Solat tak cantik. Kalau kita meninggalkan sunat-sunat hai'ah, solat kita tak cantik. Kerana sunat-sunat hai'ah dalam solat itu adalah perhiasan solat. Make up dia. Make up dia. Angkat tangan, letak tangan di sini, baca surah selepas Fatihah, baca tasbih dalam sujud, baca tasbih dalam rukuk, membaca takbir intiqalat tu, Allah Akbar, Allah pindah-pindah rukun tu. Tu masuk dalam sunat hai'ah. Kalau kita tak nak buat, tapi tak cantiklah solat kita tu. Tak berhias. Tak berhias. Kalau macam orang tak ada bulu roma dia, togel macam ayam lepas kena proses. Bulu kening tak ada, rambut tak ada, janggut tak ada, kumis tak ada, sideburn tak ada, bulu ketiak tak ada, tak ada belaka. Togel macam alien. Jadi sunat hai'ah tu perhiasan. Jadi buatlah, buat jangan tak buat. Jangan tak buat. Kita ni kalau boleh nak buat yang wajib je, cepat sudah. Baik, kemudian 2 rakaat sunat perhentian. 2 rakaat sunat perhentian. Dan 2 rakaat sunat perhentian usalli sunnatal manzili raka'atain lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat perhentian. Berhentilah maksudnya. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Buat orang rajin buat sembahyang sunat, dibuatlah semua ni. Nak keluar musafir, sembahyang sunat safar, sembahyang sunat qudum, sembahyang sunat apa lagi ni tadi? Sembahyang sunat perhentian ni, manzili. Macam-macam sembahyang sunat ada. Kita je yang tak telarat nak buat ni. Tapi Allah membukakan macam-macam peluang untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Macam mana nak rajin sembahyang sunat? Kata ulama, ingatkan kelebihan-kelebihan. Ingatkan kelebihan-kelebihan sembahyang sunat tu. Dia akan boleh menjadi penyuntik semangat ataupun menimbulkan kegairahan untuk kita melakukan amal sunat. Tengok kelebihan. Apa kelebihan sembahyang sunat ni? Apa kelebihan? Tak salah. Sebab tu Nabi ceritakan fadilat-fadilat amal tertentu, supaya nak menarik minat kita ni yang nafsu ria dengan ibadat ni. Yang nafsu lemah, lembek, malas dengan ibadat, bila kita dengar amalan tu tadi ada kelebihan yang dijanjikan oleh Allah, maka kita berasa semangat nak buat. Itu namanya raja. Raja mengharapkan balasan baik daripada Allah Ta'ala tu tentang sesuatu amal. Jadi bila memandang, mengharapkan pemberian Allah, mengharapkan janjian Allah tu dengan kelebihan-kelebihan tertentu, kita rasa tertarik nak buat. Daripada malah fikir-fikir, gini sembahyang sunat sebelum subuh, sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh, malah nak buat, malah fikir. Kelebihan Nabi kata, orang yang buat sembahyang sunat subuh ni, kalau seandainya dunia ni kita punya, dan dalam dunia ni penuh dengan harta benda, kita sedekah kan, tidak menyamai pahala sembahyang sunat subuh tadi.
lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi fadilat dia. Nak dibandingkan dengan dunia dan isinya. Jadi fikir macam Masya Allah, beruntunglah aku kalau aku buat ni, beruntunglah. Ibaratnya kalau aku ada harta satu dunia dia, aku sedekahkan lebih lagi pahala sembahyang sunat tu. Padahal banyaklah tu. Kalau dah satu dunia ni kita punya harta, kita sedekahkan, banyaklah pahala, betul? Tapi rupa-rupanya dengan sembahyang sunat tu lebih banyak lagi pahala yang kita dapat. Jadi mikirkan kelebihan tu daripada malas nak buat lah. Duduk pun duduk lah. Sembahyang duduk pun duduk lah, asalkan aku buat. Nampak tak? Sembahyang sunat tak apa. Diharuskan duduk walaupun kita kuasa berdiri. Cuma separuh, pahalanya separuh. Pahalanya separuh. Kalau kita mampu berdiri untuk sembahyang sunat, tapi kita malas nak buat berdiri, kita nak buat duduk lah, daripada aku tak buat langsung, buatlah duduk pun duduk lah, kita pun buat, maka separuh lah. Ada pun orang yang menunaikan sembahyang sunat tadi secara duduk dengan sebab uzur, pahalanya sempurna. Pahalanya sempurna. Walaupun sembahyang sunat dia buat duduk, tapi dia dapat pahala sempurna. Sebab apa? Dia tak boleh berdiri. Bukan dia malas nak berdiri. Kita tadi malas nak berdiri. Sembahyang duha duduk, qabliyah ba'diyah duduk. Boleh boleh. Bukan tak boleh, boleh. Daripada tak buat langsung. Nampak tak? Ada pepatah Arab kata, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Daripada tak dapat apa, ada juga untung kan. Begitu. Sembahyang duha 8 rakaat, tak dapat 8, buatlah 2. Dan 2 rakaat sembahyang sunat ihram. Ni orang nak pergi haji, nak pergi umrah ni, adalah ni dia ajar dalam kursus tu kan. Dan 2 rakaat sunat ihram, demikian lafaznya, usalli raka'ataini sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Sama ada ihram tu tadi kerana ibadat haji, ataupun ihram tu kerana umrah. Bila pakai ihram aja, sunatlah sembahyang. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat ihram ni, sembahyang sunat bersebab. Sembahyang sunat bersebab. Sama lah macam sembahyang sunat wuduk tu. Lepas ambil wuduk, solat. Solat apa namanya? Solat sunat wuduk. Solat bersebab. Kalau tak ambil wuduk, tak ada sembahyang sunat wuduk. Dan 2 rakaat sembahyang sunat tawaf. Dah habis tawaf, sembahyang sunat. Demikian lafaznya, usalli raka'ataini sunnatat tawaf lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat tawaf kerana Allah Ta'ala. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Apa maksud sembahyang sunat istikharah ni? Menuntut pilihan daripada Allah. Menuntut pilih, minta Allah pilihkan yang mana baik untuk kita. Yang mana baik untuk kita. Dia sama dengan tafwid itulah, nak menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, kau lebih tahu mana yang sesuai untuk aku. Kepada 2 benda yang dua-duanya baik. Dua-dua ni baik, tapi kita kesamaran mana yang baik untuk diri kita. Mana yang baik untuk diri kita? Dua-dua ni baik, tapi kita keliru lah yang mana satu. Kerja kat bandar ke nak kerja kat kampung, dua-dua ni baik. Kita pun bela pening, macam mana nak buat pilihan ni? Ni dua-dua ada tawaran ni. Yang ni kat bandar gaji bagian, tapi jauh pula daripada mak bapak. Yang ni kat kampung murah sikit gaji, tapi dekat dengan mak ayah. Yang satu pening kita. Minta Allah tunjukkan. Sebab kita tak tahu mana yang terbaik untuk dia. Buat sembahyang sunat istikharah. Kalau dah benda tu nyata halal dan haram, tak ada istikharah dah. Kalau dah benda tu satunya halal, satunya haram, tu tak ada istikharah dah.
Mana satu ni, nak minum arak ke nak berjudi? Nak minum arak ke tak payah, itu tak payah istikharah. Dah memang haram, tak boleh nak buat dah. Yang nak disuruh istikharah benda baik, benda baik-baik, benda baik-baik, cuma kita tak tahu yang mana terbaik untuk diri kita. Sabalah macam tafwid tu, nak menyerahkan kepada Allah. Ya Allah, kau lebih tahu mana yang lebih baik untuk aku ni, aku tak tahu, aku serahlah kau ya Allah. Minta Allah tolong tunjukkan, minta Allah tolong pilihkan untuk kita. Tapi setelah mendapat petanda-petanda ataupun alamat-alamat, jangan kita buat yang sebaliknya pula. Faham tak tu? Ni minta Allah tunjukkan. Bila Allah dah bagi isyarat-isyarat tertentu, kita tak nak pula dah. Tukang dapat musibah lah tu. Faham tak? Tadi kita minta apa tujuan istikharah? Nak minta Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Tiba-tiba bila Allah dah tunjukkan, dah dapat alamat begini dan begitu, dah cenderungkan hati kita, contohnya berat hati. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni 50-50. Bila dah buat istikharah, buat berhari-hari, berkali-kali, cenderung hati kita kepada yang pilihan A ni. Tiba-tiba kita tak nak, tak nak, buat B dah juga. Maknanya kita dah mengambil benda yang tak terbaik untuk diri kita, kerana Allah dah pilihkan tadi. Sebab tu bila dah buat istikharah, kena ikut. Jangan mempermain-mainkan. Minta Allah tolong tunjukkan, Allah dah tunjukkan, kita tak pakai pula dah. Sebab tu jadi macam-macam. Jadi macam-macam. Nak mengaji ke tak nak mengaji? Istikharah. Tak payah. Nak mengaji ke tak nak mengaji? Apa doa ini aku pening pening nak ngaji pada doa ke tak nak? Istikharah lah. Allah, ya Allah tolonglah pilihkan aku ni mana yang sepatutnya mengaji pada doa ke tak? Tak payahlah dah mengaji pada doa itu wajib, tak mengaji hukumnya haram. Tak payah nak minta pilih dah terang-terang dah tu. Dah terang-terang dah. Baik. Menuntut barang yang kebaikan padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada hadis panjang tentang solat istikharah ni ya. Allah, pi sahabat hebat, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dia punya istikharah ni setiap hari. Setiap hari mohon petunjuk daripada Allah. Ni hadis ni panjang, kita bacakan dia punya maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar akan kami, kata sahabat, istikharah pada semua perkara, seperti ia mengajarkan kami suatu surah pada Al-Quran. Baginda bersabda, apabila duka cita seorang kamu dengan suatu perkara, hendaklah bersolat 2 rakaat selain daripada solat fardu. Kemudian bacakanlah doa ini. Adalah doa dia sembahyang sunat istikharah tu. Ada dalam buku-buku tu, ada buku kelebihan solat, buku solat-solat sunat tu ada. Doa yang nak dibacakan dalam solat sunat istikharah tu. Selepas solat istikharah, nak doa tu ada doa khusus dia. Kalau tak ada, baca doa sendirilah. Baca doa sendiri, tak apa. Dalam bahasa Melayu pun tak apa, dalam bahasa orang putih pun tak apa. Ya Allah, bacalah bismillah dulu. Jangan tiba-tiba terjah aja. Adab doa tu, baca bismillah, lepas tu puji Allah, lepas tu solawat, kemudian baru doa. Ya Allah, sesungguhnya aku keliru, ya Allah, aku tak tahu mana yang terbaik untuk diri aku. Kerana pada aku dua-dua ni baik, tapi aku tak tahu mana yang lebih baik untuk, mana yang lebih sesuai untuk dunia dan akhirat aku. Tolonglah tunjukkan, beratkan hati aku ya Allah, yang mana satu. Contohlah, karanglah sendiri, kan? Sesungguhnya kau maha mengetahui perkara yang gaib, sesungguhnya kau maha mengetahui perkara yang akan datang, sesungguhnya kau mengetahui segala-galanya ya Allah. Aku jahil, aku tak tahu. Aku jahil, aku tak tahu ya Allah.
tolonglah tunjukkan, tolonglah beratkan hati aku, tolonglah pilihkan untuk aku yang mana yang terbaik. Begitu. Boleh. Kalau nak baca doa yang ulama siapkan pun boleh. Ataupun doa yang Nabi baca, Nabi ajarkan. Boleh. Belilah buku-buku, ada buku amalan doa-doa tu macam-macam dia. Kat sini dia tak ada. Dia tak ada sebutlah dalam kitab ni. Jadi bagi orang yang kesamaran dan 2 rakaat sunat istikharah kesamaran, dua-dua tu perkara yang elok, dua-dua tu perkara yang baik. Mana yang terlebih baik untuk kita kesamaran, maka buatlah sembahyang sunat istikharah. 2 pekerjaan, minta Allah Subhanahu wa taala memilih kebajikan baginya. Minta Allah Taala tunjukkan mana yang kebaikan. Allah. Kata ulama kena buat 7 kali. Kita buat sekali je. Sebutkan dalam kitab fiqh Islami ni, dia kata apa? Dia kata sayugia bahawa diulangikan solat istikharah tu 7 kali sekiranya ternyata baginya pekerjaan. Kerana hadis riwayat Ibnu Sunni, idza hammamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi 7 marratin thumma anzur ila alladhi yasbiqu ila qalbik fa innal khaira fihi. Maksudnya, wahai manusia, apabila duka cita engkau dengan suatu pekerjaan, hendaklah engkau istikharah Tuhan engkau 7 kali, kemudian tiliklah kepada perkara yang didahulukan kepada hati engkau. Mana yang diberatkan, mana yang hati kita berat. Selepas buat, habis buat lagi, besok buat lagi, lusa buat lagi. 7 kali 7 hari ke, 1 hari 7 kali ke, tak kisahlah. Mana ulang-ulang, sebab boleh jadi sekali kita tak pasti lagi. Selagi tak pasti, selagi tak berat hati kita. Kemudian bila dah buat, tiba-tiba berat hati kita. Berasa yang dekat Kuala Lumpur ni lah. Berasa yang dekat Kuala Lumpur ni lah. Sebelum ni mana satu ni pening lepas buat solat tu berkali-kali, berat. Cik teringat dia kerja kat KL kat sini, rasa macam nak kerja kat KL ni. Itulah dia, dialah tu. Dialah tu. Allah dah tunjukkanlah tu, dengan mana Allah memberatkan hati, mencenderungkan hati dia kepada yang baik tadi, yang lebih baik. Jangan bila dah cenderung hati, berat hati kerja kat KL, kita pergi tempat satu lagi pula. Maknanya kita dah lari daripada pilihan Allah. Nak menikahkan contoh, mana satu ni semua baik je, semua solehah je. Peninglah yang mana satu ni. Semua baik, semua soleh, semua mengaji, semua solehah ni. Pening lah mana satu. Tanya mak pun pening kat pilihan, tanya bapak pun mana satu. Tanyakan kawan. Ada nak kahwin, tanya kawan. Ada orang nak kahwin, tanya kawan. Nak kahwin, tanya ustaz, yang ni boleh tak untuk saya? Ustaz, saya nak tanya boleh tak? Ni saya ada berkenan seorang ni, sesuai tak untuk saya ustaz ni? Ustaz pun jawab tak sesuai, untuk kau, untuk saya sesuai. Kita tanya ustaz pula lah. Kau nak kahwin, kau dia buat pilihan. Kau yang nak pandang pagi, petang, siang, malam. Kau yang nak hidup sekali. Kau yang nak bertekak sekali. Kita tanya orang lain. Pada pandangan kau, dia ni elok tak jadi bini aku? Pula lah. Janganlah tanya kawan. Kita nak kahwin, kita lah yang nak kena pilih. Sebab kita yang nak hidup dengan dia sampai mati. Kahwin bukan benda main-main. Sebab tu disunatkan boleh tengok wajah orang perempuan yang kita memang kosak nak jadikan dia bini kita. Bila berkenan, memang berkenan nak buat bini, tapi dia pakai niqab, dia pakai purdah. Boleh tak nak tengok muka dia? Boleh. Kalau dia tak bagi, mak bapak dia tak bagi pun boleh tengok.
Boleh tengok. Diharuskan tengok, disunatkan tengok muka dia. Yalah, kan tiba-tiba ijab kabul je aku terima, tengok gongak semua gigi tak ada. Takkan berat kita? Malam-malam kan terpekik. Pasal terpekik si Dolah ni, rupa bini tak ada gigi semua. Dia kata tak boleh tengok tadi. Tak boleh tengok. Hukum kata boleh tengok. Sebab apa? Nak tengoklah sesuai tak untuk kita. Gak-gak kalau muka macam ni, kalau kita penat-penat tempat kerja, tadi kat tempat kerja kena maki dengan bos, kena tengking dengan bos, kena bully dengan kawan. Agak-agak kalau penat-penat balik tengok muka macam ni, jadi hilang tak letih ataupun tambah masalah lagi. Tadi dekat tempat kerja dah kena maki, balik rumah jadi masalah lagi tengok muka bini je. Sebab tu kena tengok, boleh kira ni, boleh kira ni, ni boleh kira ni, kita tenang ni. Kalau mas serabut-serabut tengok muka dia ni, kita tenang ni, boleh. Jangan ikut petuan dulu. Saya pernah dengar orang tua dulu kalau nak cari bini bakal, tengok dia waktu dia mandi kat sungai. La ilaha illallah. Tak senonoh betul orang tua. Dia kata kalau nak tahu, nak tengok dia sesuai tak bini kita, tengok dia waktu dia mandi dekat sungai. Kan dulu-dulu mandi kat sungai. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Ada pula. Jadi boleh tengok tangan. Tangan boleh tengok bakal. Tapi niat betul Kang, semua kita niat nak jadikan bini kita, Kang, tak semua kita tengok pula, Kang. Tengok yang tu aku nak itu. Yang tu aku tengok tu aku nak itu. Yang betul-betul lah. Jadi bila dia dah target seorang tu nak jadikan bini dia, harus dia tengok, harus tengok muka dan tangannya hingga pergelangan. Tengok muka ni tadi nak tengok sesuai tidak dengan kehendak kita. Sebab cita rasa tak sama. Ada orang dia seronok tengok yang hidung kemit. Dia kata kau paling lawa dan dunia. Aku tak suka jenis hidung-hidung mancung macam penyangkut baju. Aku tak suka. Kau jalan tersangkut. Kalau hidung macam kemit-kemit macam kau ni, aku seronok tengok. Kita nak pakai. Sebab cita rasa tak sama. Ada yang suka gemuk. Aku seronok bini besar-besar ni. Aku tak suka yang jenis slim-slim. Aku tak suka. Aku tak suka. Tak berahi. Kalau dia gemuk, macam tu. Sebab tu jangan tanya orang, tanya kita lah, selera kita. Tangan ni sebab apa? Nak tahu tubuh dia berisi ke tak berisi. Kalau jari dia panjang-panjang, runcing-runcing tu menunjukkan tubuhnya tak gemuk. Kalau jari dia pendek-pendek, kontok-kontok, cabi-cabi tu, badan dia cabi-cabi lah. Jangan main-main. Dalam kitab semua cerita ada. Nak tahu PM tepi lah. Nak tahu yang tepi. Kalau dagu begini macam mana? Gitu. Kalau jari begini macam mana? Tu. Ada siap ulama, semua siap ada. Dia harus tengok sekadar tu. Lebih pada tu haram, tak apa? Tak boleh. Bila dah tengok muka, tengok tangan, okey lah. Ni okey lah ni. Okey jadi. Makcik, minggu depan saya datang. Bawa rombongan. Risik, tunang, kahwin selalu. Tak boleh tahan dah ni. Dunia nak kiamat dah, makcik. Dah lah. Seronok korang cerita pasal ni. Wah, makin terang di mata korang Dah habis. Tu sembahyang. Tu tadi. Tu cerita sembahyang apa tadi? Kahwin tadi ataupun istikharah tadi. Habis dah. Macam tu. Kemudian ni kan kok ada bakal suami nak tengok. Tak boleh. Mana boleh tengok? Awak tak kahwin lagi. Dah. Syarat kata syarat kata boleh. Mana kita nanti kena tipu dengan bapak mentua kita, bakal pak mentua kita. Bapak mentua kita tipu. Dia kata tak boleh. Mana boleh? Besok dah lepas ijab kabul baru kau boleh tengok anak aku ni muka dia macam mana. Mana boleh makcik? Tak cia. Anak makcik bukan murah. 88,888 ringgit 88 sen.
Ni tiba tak boleh tengok pula dah. Tak boleh pakcik nak nipu tak boleh. Pakcik kena bagi syarat, kata boleh tengok sebab saya nak jadikan dia bini saya. Kau takut lepas hijab kabul tengok muka tak berkenan kang, jadi hal lain pula dah. Bagi orang yang kesamaran antara dua pekerjaan ataupun beberapa pekerjaan lah. Kalau satu tak kesamaran lah, paling kurang 2 ataupun 3 ataupun 4. Ni banyak peluang kerja ni. Tiba-tiba ada 5 tempat kerja offer kita, panggil kita kerja. 5 ni bagus. 5 ni kerja yang bagus-bagus, yang baik-baik. Mana satu ni pening kita sekali datang tawaran 5 ni, buat istikharah. Kalau satu tak payah dah lah, satu je nak istikharah apa, tu je lah. Minta Allah Ta'ala memilihkan kebajikan baginya. Demikian lafaznya, usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu isyarat bertakbiratul ihram. Saja aku sembahyang 2 rakaat sunat istikharah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Maka dibaca surah kemudian daripada Fatihah rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad, yakni hingga akhir. Kemudian daripada memberi salam dibacakan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini doa yang warid yang datang daripada Rasulullah. Bagus kita baca walaupun kita tak faham. Kalau doa warid daripada Nabi, afdal kita baca meskipun kita tak faham. Kalau doa-doa tu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna afdal kita baca, mengambil keberkahan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak reti maknanya apa. Walaupun kita tak reti maknanya apa doa tu, tapi Nabi baca, sunat itu afdal kita baca yang tu. Ini doa dia, iaitu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyaqulillahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni waqdur li khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Doa itu tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka disebutkan akan hajatnya. Lepas daripada baca sampai situ tadi, sebutkanlah hajat dia. Maka sebutkan akan hajatnya pada katanya anna hadzal amra. Kan tadi kan dalam doa tu kan ada hadzal amra kan. In kunta ta'lamu anna hadzal amra. Apa hajat dia? Piyah ke ya Allah, joyah ke, itun ke, sami'un ke, tu. Kesamaran ni ya Allah yang mana satu. Ta'lamu hadzal amra, sebutkan hajatnya, apa yang kita kesamaran tadi. Lepas tu khairul li fi dini wa ma'ashi dan seterusnya. Lepas tu jumpa lagi perkataan tadi tu, yang hadzal amra tadi, niatkan lagi. Niatkan lagi, sebutkan lagi apa dia punya hajatnya tadi tu, yang kesamaran bagi diri kita ni. Kemudian 2 rakaat sunat hajat dan setengah daripadanya sembahyang sunat sembahyang hajat 2 rakaat. Yang demikian lafaznya usolli sunnatal hajati rakaatin lillahi ta'ala. Allah saja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Maka dibaca akan ayat qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Yang ni selepas Fatihah lah, jangan tak baca Fatihah pula. Baca Fatihah lah dulu. Meskipun sembahyang sunat, Fatihah tu rukun. Cuma hukum menunaikan solat tu sunat. Tapi bila dah solat, yang rukun tetap rukun. Fatihah mesti baca, mesti ada tumakninah.
Bukan bermaksud sembahyang sunat tu semua sunat. Bukan bermaksud sembahyang sunat tu semua perbuatan bacaan dalam tu sunat. Hukum mengerjakan tu sunat. Sama macam mandi sunat lah. Mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya, hukum mandi itu sunat. Kalau tak mandi tak ada apa-apa, tak ada dosa pun kalau tak mandi. Sah je pun nak sembahyang. Tak sama macam mandi wajib. Kalau tak mandi wajib tak sah solat. Ni mandi sunat. Kalau tak mandi sunat, sah tak sembahyang Jumaat? Sah. Tapi yang terbaik sebelum pergi solat Jumaat, mandi sunat Jumaat. Hukum sunat tu mandi, tapi perbuatannya sama seperti perbuatan mandi ramai tak tahu ni. Jangan main-main, ramai tak tahu sembahyang sunat Jumaat, sembahyang sunat Jumaat, tapi rupanya tak dapat. Ya Allah, dulu tak pernah tinggal mandi sunat Jumaat ni. Setiap kali nak sembahyang, pergi solat Jumaat, mandi sembahyang sunat Jumaat, mandi sunat Jumaat. Mana pergi pahalanya? Nak dapat pahala apa? Cara buatnya salah. Hukum mandi itu sunat, cara mandinya macam mandi kena ratakan sekalian anggota kita yang zahir dengan air. Bila sempurna, barulah hasil mandi sunat Jumaat, barulah hasil mandi sunat Aidil Fitri, mandi sunat Aidil Adha. Begitu. Kita pun dulu macam tu lah. Sembahyang mandi sunat, kita pun niat saja aku mandi sunat Jumaat, kita pun mandi kecebu, habis dah, rest. Rupanya salah. Itulah bahaya kalau beramal tanpa ilmu. Kita dengar orang kata mandi sunat Jumaat, nak pergi Jumaat, dah mandi belum sembahyang Jumaat? Belum. Pergi mandi. Kita pun mandilah, mandi sunat Jumaat. Kita pun mandi sunat Jumaat, tapi mandi macam biasa, tak meratakan pada air pada tubuh kita, kulit tubuh kita yang zahir. Tak sah lah mandi sunat Jumaat dia tu. Tak dapat lah pahala sembahyang, pahala mandi sunat tu, sebab cara buatnya tak sempurna. Macam tu. Ini samalah sembahyang sunat. Bukan maksud sembahyang sunat semua itu sunat. Fatihah sunat, berdiri sunat, rukuk sunat. Namakan bagi takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rukuk? Tidak, kan sunat semua. Jangan main-main, tak ada ilmu ni dia boleh main hentam je ikut rasa-rasa. Kan nama ibadat main rasa-rasa. Rasa-rasa betul dah ni. Angkat takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kenapa cepat sangat? Sembahyang sunat. Kan sunat semua. Baik kau niat je. Tak payah bahas. Habis. Sikit lagi nak balik awal tadi. Saya dah bagi tahu nak balik awal. Ni ramai yang tak sihat ni. Soseng ni. Dan mana tadi pada rakaat keduanya, dan kemudian daripada salam baca alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Kemudian ia salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salawat yang di dalam tasyahud akhir, iaitu salawat Ibrahimiyah itulah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim tu. Kalau nak baca selawat lain boleh, tak ada masalah. Kemudian memohonkan kepada Allah Ta'ala akan hajatnya, maka salawat pula. Kemudian maka baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau dibaca kemudian daripada salam bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, hasbunallahu wa ni'mal wakil, inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad, ya man dhikruhu syarafudz dzakirin, ya man ta'atuhu najatat ta'i'in, wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin, wa ya man la yukhfi alaihi naba'un irhamni ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu doa dia. Kalau tak hafal boleh buka kitab Munyatul Musalli. Boleh buka kitab tu.
Lepas solat, buka baca doa. Boleh. Bukan syarat hafal. Bukan syarat hafal baca doa. Kita tak hafal doa, ada doa-doa yang Nabi baca. Lepas salam nak ambil berkat doa yang Nabi baca, buka buku baca. Boleh, tak ada masalah. Dan sembahyang sunat tasbih, dan setengah daripadanya kita muwadhabahkan, yakni mengekalkan dan mengamalkan dan sembahyang sunat tasbih ni. Oh, ni sembahyang yang paling malas sekali nak buat. Kau main lama lagi. Lama diri. Lama rukuk ni. Lama sujud ni. Kita sembahyang fardu ni pun nak cepat sudah. Ni sembahyang sunat. Kirim salam lah. Kalau macam saya lah, tuan-tuan saya tak tahu. Kalau macam saya ni kirim salam lah. Sembahyang fardu pun nak cepat sudah. Sembahyang sunat lagilah. Ni tiba-tiba sembahyang sunat dah tak diwajibkan, cuma digalakkan je, nak buat lama-lama pula dah. Ada pun orang yang imannya tinggi, imannya tebal, tak jadi masalah dia orang. Ringan je dia buat. Ringan je dia buat, seronok je dia buat. Kita lah berat bukan main. Sembahyang sunat tasbih, siapa tak pernah buat lagi, buatlah walau sekali seumur hidup. Dan mengamalkan, kerana amat besar fadilatnya, lagi amat besar qadarnya pada Allah Ta'ala, pangkatnya, kebesarannya. Sembahyang sunat tasbih ni sisi Allah besar sangat. Makna orang yang buat sembahyang sunat tasbih ni, dia dapat qadar, pangkat yang besar sangat sisi Allah Ta'ala, serta muafakat segala ulama pada suruh yang mengerjakan, dan mengekalkan dia pada tiap-tiap hari. Masya Allah, tiap-tiap hari sembahyang sunat tasbih. Macam di surau section 3 dulu, masa mengajar situ, kebetulan saya mengajar situ dulu, surau section 3, Jumaat malam Sabtu, setiap minggu Jumaat malam Sabtu mesti buat sembahyang sunat tasbih, seminggu sekali lah itu. Dia jadikan wirid surau dia, jadikan wirid surau ni seminggu sekali, seminggu sekali. Jumaat malam Sabtu lepas kuliah saya mesti buat sembahyang sunat tasbih. Jaranglah jumpa masjid ke surau duk buat macam tu. Bertuah lah, beruntung lah orang kat situ. Malah-malah pun bila ramai orang buat, jadi terpanggil kan nak buat. Itulah berkat jemaah tadi, ada berkah. Bila jemaah ni ada berkah. Malah-malah tengok orang lain sembahyang sunat tasbih, tak boleh jadi ni, join lah. Malah-malah pun join juga. Maka kuasa, jika kuasa, kalau kuasa boleh buat tiap-tiap malam, bangun tahajud tu sebelum solat tahajud buat tasbih dulu. Masya Allah, tabarakallah. Oh, hebatlah, hebat. Di sinilah baru nak tahu kedudukan hamba tu lebih sisi Allah atau tidak. Adakah dia banyak mengerjakan amalan yang sunat? Sebab kalau sekadar buat yang wajib-wajib, semua orang kena buat. Yang rajin pun buat, yang malas pun buat, betul? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, yang rajin pun buat, yang malas pun buat, yang ikhlas pun buat, yang tak ikhlas pun buat, sebab wajib. Jadi yang cepat menaikkan darjat hamba sisi Allah tadi adalah amalan sunat. Sebab apa? Allah tak paksa, tapi dipaksa diri. Allah tak beratkan, tapi diberatkan dirinya membuat benda-benda yang tak diberatkan oleh Allah, dengan niat apa? Nak mendekatkan dirinya kepada Allah. Tak berdosa pun bangun tengah-tengah malam nak tahajud, nak tasbih, tapi dengan sebab dia nak memperhambakan diri dia, diberatkan diri dia, malam-malam pun dibangun, malam-malam pun dilawan, padahal tak berdosa pun. Sebab tu maqam dia cepat naik. Tapi akan tetapi jaga, pastikan yang ada solat qada kena dulukan qada dulu, sebab qada tu wajib. Pahala qada solat lebih besar daripada pahala sembahyang sunat tasbih lagi. Pahala qada sembahyang lebih besar daripada pahala sembahyang sunat tahajud lagi. Jangan buat tahajud qada tak buat, tasbih buat qada tak buat, tak boleh. Qada fardu, qada tu wajib di atas mazhab kita Syafi'i. Jangan ikut pahaman-pahaman tu, pahaman pelik-pelik tu yang tak pakai ijma' ulama tu. Qada
Tak wajib, kata dia, kecuali yang tak sengaja. Kalau tak sengaja baru wajib ganti. Kalau sengaja tak payah ganti, kata dia. Seronoklah kita ikut fahaman tu. Betul, orang ramai ikut fahaman tu sebab senang. Dia ambil senang ya agama. Nabi tak cakap, tak payah. Nabi tak buat, tak payah. Kan kesenang. Ada pun ulama-ulama kita kaum tua, dah, Nabi walaupun Nabi tak cakap, selagi benda tu tak menyalahi syariat, adalah dia punya syarat-syarat dia, kena buat. Digalakkan buat. Digalakkan buat. Walaupun Nabi tak buat, digalakkan buat. Ni dah, Nabi tak buat pun kau pandai-pandai pula. Jadi dia mudah gitu. Nabi kata kalau sembahyang yang tertinggal, yang tak sengaja, ganti. Nabi tak kata yang sengaja kena ganti. Dia straight, dia lebih daripada pembaris luar dia. Pembaris pun ada bengkok sikit kadang-kadang. Dia tak. Puak-puak ni luar lebih daripada pembaris lagi. Tapi ramai yang terikut fahaman ni. Berpegang Quran dan hadis sahaja, tolak ijma' ulama, tolak qiyas. Jaga-jaga. Ni saya beritahu ni, hati-hati ni kawan-kawan ni yang mengaji, yang belajar, yang nak beribadat ni, hati-hati, jauhi orang-orang fahaman-fahaman yang sedemikian. Berpegang Quran dengan hadis sahaja. Ijma' tak nak pakai. Ijma' ulama tolak, tak nak pakai. Qiyas pun tolak, tak nak pakai. Nak pakai Quran dan hadis sahaja. Tu yang jadi macam-macam. Jika kuasa, maka jika tiada, maka tiap-tiap Jumaat. Mana setiap seminggu sekali. Kalau tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali. Dan jika tiada, maka tiap-tiap bulan. Maknanya sebulan sekali. Makna tuntut juga tasbih ni. Tuntut juga maknanya. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, biarlah ada seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, biarlah ada sebulan sekali. Jika tiada, maka tiap-tiap tahun sekali. Kalau tak boleh buat tiap-tiap bulan sekali, pasti kalau dalam setahun tu mesti ada sekali buat sembahyang sunat tasbih. Maknanya ulama kata besar sangat rugi orang yang waktu hidup dunia ni tak pernah buat sembahyang sunat tasbih ni. Besar sangat kerugiannya. Dan jika tiada, maka di dalam seumur hidup sekali buatlah. Lepas buat sembahyang qada, dah buat sembahyang qada, buat sembahyang sunat tasbih. Nak hilang jemu. Sebab kalau qada je bosan juga kita. Nak juga buat sembahyang sunat, betul? Tapi qada tak boleh tinggal. Qada mesti. Lepas qada zuhur, qada asar, qada maghrib, nak buat sembahyang sunat tasbih lah. Buat. Lepas qada zuhur, qada isyak, nak buat sembahyang sunat duha, buatlah. Bila waktu qada solat? Bila-bila boleh. Qada solat bila-bila boleh. Makruh tahrim tak makruh tahrim. Tak ada masa. Tak ada masa. Lepas asar pun boleh qada solat. Lepas maghrib pun, lepas subuh pun boleh qada solat. Sebelum zuhur qada, lepas zuhur qada, sebelum asar qada, selepas asar qada, sebelum maghrib qada, selepas maghrib qada, tengah malam qada, sebelum subuh qada, lepas subuh qada, boleh qada. Yang tak tahannya tak qada, tak qada. Maka diampunkan dia oleh Allah Ta'ala dosanya jikalau ada barang yang ada, dan jikalau sebilang-bilang buih di laut sekalipun, dan kerisik di pantai pasir. Sebanyak mana pasir di pantai itu pun dosa kecil ini diampunkan oleh Allah. Dan sama ada dosanya yang disengajanya atau yang tersalahnya, dan yang lamanya dan yang barunya, dan yang nyatanya dan yang sembunyinya. Itu kelebihannya. Allah ampunkan dosa, kata ulama. Demikianlah yang tersebut pada hadis, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas telah terdahulu sebutnya, tetapi ada tambahan di dalam Mu'jam Kabir sini. Falau kanat dhubuka mithla zabadil bahri aw ramalin ajilin ghafarahallahu laka. Maksudnya sekalipun dosa-dosa engkau itu umpama buih di laut atau pasir di pantai. Berapa biji pasir kat pantai? Siapa punya kira?
Siapa pernah kira berapa butir pasir pantai sementara nak menunggu joran kita ikan makan tu? Kira? Tak terkira punya banyaknya. Allah ampunkan. Jadi bila kita fikir kelebihan yang Allah tawarkan, kita ni pula kita tahu, kita yakin kita ni dah yang paling banyak dosa. Rugi sangat kalau aku tak buat sembahyang sunat tasbih ni. Aku kena usahakan juga, kau mana-mana aku kena buat sekali. Bila waktunya, nak buat siang pun boleh, nak buat waktu malam pun boleh. Kalau buat waktu malam, ada kaifiat dia situ. Ada kaifiat dia. Tapi panjang, oleh kerana panjang nanti kita sambung. Tu ada tu kaifiat solat tasbih. Dia nak ajar cara-cara dia. Ni kita dah tahu kelebihan. Orang rasa nak buat tapi tak tahu pula macam mana. Ada, akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Banyak lagi benda yang kita nak mengaji, yang nak belajar, yang nak diamalkan. Banyak lagi yang kita tak amalkan. Dengar aja, faham aja, tahu je, amalnya belum lagi. Jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Usolli, iaitu 4 rakaat. Itu nak masuk dah tu 4 rakaat tu, insya-Allah bilangan rakaat solat tasbih. Jadi 4 rakaat. Kalau 1 salam, kalau buat waktu siang. Kalau waktu malam 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu a'lam. Jadilah awal lah juga awal lah, boleh lah. 2 rakaat 2 rakaat. 2 saja. 4 rakaat lah tu, 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat lah. Tu kalau malam. Kalau siang direct 4 rakaat. Kalau siang direct 4 rakaat. Boleh kan? Tapi tak sempurna dah fadilat dia. Boleh. Nak buat 2 pun boleh. Bismillah. Cukuplah, mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, kita semuanya, ibu bapa kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita yang muslim dirahmati oleh Allah, diredai oleh Allah, diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat bimbingan Allah Ta'ala zahir dan batin. Mudah-mudahan dengan berkat kita suka belajar agama, Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia akhirat. Yang isteri dijadikan isteri yang taat, lagi solehah. Yang suami dijadikan suami yang soleh, lagi bertakwa. Kawan-kawan yang ikhlas bersahabat kerana Allah dan Rasul. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal, lagi berkah, dipanjangkan umur yang berkah, diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa berusaha memperbaiki diri kita, perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila perhubungan kita baik dengan Allah, insya-Allah dengan sendiri kepada yang lain-lain pun jadi baik juga. Orang yang meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasul itu lebih daripada yang lain, dengan sendirinya yang lain-lain itu akan mendapat keberkahan daripada cintanya kepada Allah dan Rasul tadi. Tapi seandainya seseorang itu meletakkan cintanya kepada selain Allah dan Rasul itu lebih, maka akan tertinggallah nanti hak-hak Allah dan Rasul. Sebab tu kita diperintahkan supaya mencintai, mengasihi Allah dan Rasul lebih daripada yang lain-lain ni. InsyaAllah lah, cukuplah sekadar itu. Salah silap, kekurangan, kelemahan, tak terang, tak nyata, tak jelas, saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'a al-qudri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tok sidang ada, tok sidang. Terima kasih sahabat semua. Abang Zack. Nanti saya datang kedai. Abang Zack nanti saya datang kedai. Itu dah 2 kali pergi kedai. Abang Zack tak ada dia. Tak makan ubat ke? Ubat ni. Ubat makan juga. Tapi saya tak berapa suka makan ubat ni.
Tapi makanlah juga. Makan. Makan. Dah makan ubat sesama, makan ubat batuk dah. InsyaAllah sihat. Ustaz, beli tak guna mat sangkut kat baju je, ya ke? InsyaAllah bang. Jom kita start macam saya pernah kata. Ni mana punya? Sini, surau ni siap ada bekal gula-gula Masya Allah. Surau ni ada siap bekal gula-gula. Jangan bagi tidur. Tapi dalam mengaji ni kemam gula-gula pun terlelap juga. Masya Allah. Ustaz ada jadual kuliah tak Uncle Man? Ada. Mana Azman ke Kak Ana ke Azman ni? Tolong DM Uncle Man ni, insya-Allah. Boleh kongsi. Dia biasa sahabat. Kita ada grup dalam tu kita masukkan kawan-kawan kita daripada TikTok ni yang dah biasa ikut kelas-kelas setiap hari, siang malam, dah ada beli kitab. Jadi dia orang duduk dalam grup tu. Kalau nak tahu nanti DM Azman tolong Azman. Boleh bagi info lah. Kalau nak join boleh. Duduk dalam grup tu boleh. Kalau rasa selesa boleh. Kalau rasa tak selesa duduk dalam grup tu bolehlah nak left ke. Sebab dalam grup tu semua ada kawan-kawan saya, kawan-kawan motor saya ada, kawan-kawan mancing saya ada. Sebab saya ni kawan semua orang saya kawan. Semua orang saya kawan. Jadi macam-macam orang ada dalam grup tu. Jadi minta maaf lah kalau ada kawan-kawan yang tak berapa senang ke, kadang-kadang gurau-gurau dalam grup tu kan. Tapi itulah kawan-kawan saya. Nakal-nakal dia orang pun dia orang ngaji. Niat saya tak nak liarkan dia orang daripada belajar. Biarlah nakal macam mana pun, tapi minat dengan ilmu, ada hormat dengan alim ulama, pun syukur alhamdulillah dah. Mudah-mudahan. Jom. Saya nak turun dekat dewan makan. Yang nak sembang-sembang bolehlah sembang, jom. Allah Rabbi. Jom Aman. Malam ni lembu ke kambing ke apa ke tak tahu, sate ke. Allah. Saya nak tengok ni jap nak scroll apa. Komen daripada atas tadi saya tak dah nak tengok. Ya kari. Bang, mana sahabat kita seorang lagi? Standby lah. Oh, standby. Standby lah, abang penting. Abang penting. Takut shutdown Nasi lomak daun pisang. Sahabat, malam ni nasi lomak daun pisang. Sekarang ni jerbu bang jerbu betul. Dia IQ tinggi, orang tu kan? Oh ya ke? Dia orang tengah tunggu ni. Tengok IQ tinggi. Oh, kalau IQ tinggi sekolah tutup? Kuliah tutup tak? Oh, kuliah kalau jerbu kuat pun ada Takut mana tahu bagi cuti ke, boleh saya pergi mancing. Mancing nampak Ustaz tu. Nampak? Ikan dalam air boleh nampak. Besar tak nampak. Ya Karim sahabat. Terima kasihlah. Yang nak sembang-sembang bolehlah stay. Yang nak undur diri ke, nak jalan ke depan ke, pun silakan. Ni dah malam, kalian nak berehat. Tadi dah mengaji lepas maghrib, lepas tu mengaji pula lepas isyak. Masing-masing ada tanggungjawab tu. Berehat. Allahu Akbar. Saya nak tengok komen kawan-kawan ni. Minta maaf tak boleh nak sebut nama satu-satu, tak boleh panggil nama satu-satu. Tapi malaikat dah tulis dah nama kalian ni semua. Semua malaikat tulis dah, seorang tak tertinggal. Yang singgah satu saat pun malaikat tulis. Yang tersinggah sini pun malaikat tulis kat. Allah.
Ya, saya tengah tengok komen-komen ni. Oh. Ada yang tanya solat sunat tasbih boleh buat siang hari tak? Boleh. Boleh. Nanti kita sampai dekat bab dia tu. Kaifiat, di dalam bab kaifiat tu nanti ada diterangkan kaifiat dan waktunya. Bagaimana kalau nak buat waktu siang dan bagaimana kalau nak buat waktu malam. Nasi lomak. Nasi lomak daun talas. Tu mana kat Singapura ya Azman? Tu ada yang tolong jawab. Terima kasih Acik, terima kasih Acik. Barakallahu fikum. Salam kenal. Man tolong take balik kuliah tutup huru-hara. Allah, bismillah insya-Allah. Baca yang pin tu Ustaz. Mana? Tadi dah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillah wa ala barakatillah. Jemput makan kawan-kawan semua ya. Salam kenal Cik. Daripada mana Cik? Saya duduk Melaka Cik. Cik duduk mana Cik? InsyaAllah. Azman, mana Azman? Azman tadi dah DM dah. Tadi sahabat kita yang tanya pasal jadual tadi. Azman, kita baru sudah makan juga ni. Alhamdulillah. Melaka kek mana? Melaka Masjid Tanah lah. Masjid Tanah Masjid Tanah Cik. Naik kotak ni. Naik kotak ni. Macam mana Bina boleh naik kotak ni? Masjid Tanah daerah mana? Alah, Masjid Tanah dekatnya lah. Sok duku. Untuk sidang naik kotak tu, dia tu untuk sidang naik kotak. Untuk imam dah naik kotak. Kan? Kek mana? Sonyap pula dah. Oh, Acik duduk Alu Gajah. Alah, Alu Gajah Masjid Tanah apa pula dokek tu. Suluk duku. Abah Selembar suluk duku. Macam mana Abah Selembar boleh tahu suluk duku? Oh, Bertamulu. Bertamulu. Tutup sidang yang naik tadi tu, Habis 6 tu duduk kerubung. Oh, Bertamulu. Hari-hari lalu kat Bertamulu. Ahad malam Isnin lalu situ. Isnin malam Selasa lalu situ. Sebab ada kelas dekat Bacang dengan kelas dekat Kerubung. Kerubung ada kelas. Bolehlah jumpa nanti. Sembang-sembang. Bismillah. Ni Deli, terima kasih join. Terima kasih jemput makan ni sahabat ni. Jemput makan ni. Tapi yang duduk Melaka ayah dengan mak saya duduk Janda Baik. Janda Baik. Masya-Allah. Okey. Janda Baik. Itik Musing. Macam mana itik Musing? Tak faham. InsyaAllah. Moga dipermudahkan urusan kawan-kawan semua Wah Azman, kau dengar Janda Baik, kau terus merespon Azman. Nama tempat Azman, Janda Baik tu. Ni mesti kau nak buat sembahyang sunat kahwin ni. Bang, ni balik dekat kan? Ni balik dekat kan? Ali kan. Kalau balik paling temu boleh ikut dia, cepat sampai 20 minit sampai. Alamak, lagi no. Tebu bang. Dia kata dia ni tebu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Hakim. Empuk makan.
Makan bang. Muhammad Ridwan. Assalamualaikum. Untuk makan. Tak ada apa dah ni, lepas kelas dah ni. Tajanya sembang-sembang dengan kawan ni. Lendu dengan majlis tanah. Lendu majlis tanah 15 minit. Lendu majlis tanah 15 minit. Ingat. Duduk lendu ke? Masuk dekat Nazar. Bang. Abdul Hakim. Duduk lendu ke? Dia masuk dekat Nazar. Nazar apa? Nazar Citra. Nazar apa? Nazaria. Apa benda tu? Ingat betul-betul sekali kena scam. Sabtu saya bawa ke UiTM. Nak bawa ke UiTM? Nak bawa apa? Ini dulu kan. Ini kedai dulu kan. Apa? Melawat bank kat UiTM. Baik. Syarga Putih Keladi pun kena. InsyaAllah. Tubik, baik. Bismillah. Selamat rehat Selamat rehat. Yang jom, terima kasih. Dah makan belum tu? Ada yang belum makan lah. Minta maaf lah. Gula mahal ni, air pun Saya tawar tunjuk makan ni, minta maaf Sekejap gula mahal ni, air tawar Bagus lah, bagus ni. Ni air macam ni, bagus. Manjebat. Ahlan wa sahlan. Kerana nanti ada lagi dalam ni. Kenyang dah. Kita semua ni Ustaz, alhamdulillah siap-siap air tawar. Tambah le gula. Alah ni memang saja buat air tak apa nak manis. Bertahun. Dulu lepuk lah. Makan bujang lah sendiri tu. Tak pakai. Tak pakai. Mana? Tak. Lapar pula, apa yang makan? Ali Bun. Dah makan belum? Pergi dah makan. Yang belum makan, pergi makan Dah malam dah, pergi makan Tuan saya dah hantar friend request, insyaAllah. InsyaAllah Uncle Man, Ustaz Haikal. Lambat masuk Ustaz, tadi ada hal sikit. Tak apalah Ustaz. Itu manusia yang buat cikgu. Tak ada salah Ustaz, masuk lambat. Tak ada apa pun. Masya Allah. Azrul, terima kasih Azrul, murah rezeki selalu. Rohani jasmani. Moga sihat afiat semua kawan-kawan semua Saya doakan moga kalian semua sihat afiat. Anak isteri kalian semua sihat afiat. Itu susu raya tadi. Siapa nak tubik-tubik tak tubik-tubik? Belakang boleh ni kan. Orang boleh masuk belakang ni kan. Saya tengok video dia. Belakang ni. Paket ni. Tak lagi orang boleh masuk. Boleh besar belakang. Depan sikit time space. US lah. Kau nak cek kat mana tu? Saya nak keluar bukan senang. Ford dulu kan. Nak alat Toyota. InsyaAllah kalau kita jumpa minta diri lapor pula tengok Ustaz Fran. Jangan pantas pergi cari Maggi kat dapur. Maggi ke? Pergi kedai Tom Yam ke? Bismillah bang. Terima kasih sudi kenal. Datang double tayar. Kalau GMC double tayar dia. Double tayar tau. GMC dia orang. Malaysia tak ada. Yang macam apa lori 5 tan. Dia panjang. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Arab pakai Arab. Kan sahabat Ada dah kan? Saya pun Ada jalan tu kan ni. saya pun nak tubik dah ni. Esok pagi ada kelas rumah ngaji balik ke? Besok tak ada. Selayar besok tak ada. Minggu depan, dia orang cakap minggu depan. Jadi besok mungkin ada co-curriculum lah, tengok macam mana.
Mungkin besok kalau tak ada apa-apa ada curriculum besok. InsyaAllah. Tengok bagaimana kesihatan lah. Senang je lah. Okey, saya pun nak undur diri dulu ni sebab nak makan ni jumpa lagi. Terima kasih semua, jangan lupa banyakkan selawat dan istighfar. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua. Selamat rehat dan rahmat Allah, selamat tidur dan rahmat Allah, tidur dalam keampunan Allah. Mudah-mudahan kalian diberi mimpi oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa doakan saya dan ahli keluarga saya, ibu bapa saya semua, dan kawan-kawan kita semualah. Jangan lupa saling doa mendoakan. Tengok belakang dulu. Muhammad Azhar, terima kasih semua kan. Susraya, apa lagi semua tu lah. Terima kasih. Jumpa lagi. Kak Ati semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.